Assalamualaikum. Ni saya nak buat nasi tomato no. Saya tengah tumis. Saya masukkan minyak sapi. Minyak sapi ni kita boleh campur minyak sapi setengah, minyak biasa setengah. Tapi saya tak guna minyak biasa, saya guna dua sudu besar minyak sapi. Lepas tu dah panas tu kita tumislah bawang putih, bawang merah, halia, bawang besar yang telah dikisar. Lepas tu sekali dengan 4 sekawan tu kulit kayu manis dengan lawan. Ada orang makan loceng ke? Orang nak ambil halia tu. Kita tumis benda-benda ni dulu no. Assalamualaikum. Saya nak masak nasi tomato no. Okey, dalam ni saya dah tumis kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, kemudian kulit bunga lawang, bunga cengkeh dengan biji kelapa. Lepas tu saya iris satu biji bawang besar, potong dadu kan kecil-kecil tu, tumis sekali. Kemudian bawang putih, bawang merah dengan halia kita kisar bagi halus, kita tumis sekali. Ni saya guna minyak sapi. Kalau siapa nak guna minyak sapi campur dengan minyak biasa pun boleh, ataupun dia nak guna minyak biasa saja pun boleh. Ni saya nak tunjuk cara mudah no. Okey, tengok ni. Kita dah tumis semua ni kan. Dah tumis semua ni. Jadi lagi saya nak masukkan tomato yang saya dah potong. Saya campur chili sauce, saya campur tomato sauce. Tomato sauce, chili sauce. Lepas tu saya masukkan 2 biji buah tomato. Ni saya tunjukkan macam mana nak buat teknik supaya nasi tak jadi lembek. Sebab kalau kata biasanya kan nasi beras tu kita masak sekali dengan tumisan kan. Itu yang menyebabkan selalu terjadi nasi mentah tu, sebab kalau orang yang kurang pandai, kalau dia masak macam tu dia akan ada masalah. Jadi saya akan tunjukkan macam mana nak masak cara senang. Jadi kita tumiskan semua benda ni. Nanti ni tomato yang kita potong, bawang besar yang kita potong ni, bila kita masak nasi dia akan hancur. Kacau lah. Kacau dulu. Kalau siapa yang tak mengguna buah tomato, dia boleh guna tomato puri nah. Kalau guna tomato puri pun dia masih lagi nak guna tomato buah tu, boleh masukkan. Sebab buah tomato tu function dia ialah menyedapkan lagi rasa nasi tomato tu. Dia akan betul-betul rasa tomato. Selalu orang buat nasi tomato, dia akan masak beras sekali dengan dalam tumisan ni, dalam minyak tumis tu. Jadi kalau kata orang yang tak pandai masak, selalu dia akan kata
nasi tak jadi, nasi mentah. Gitu. Jadi yang ni saya nak tunjukkan cara senang, cara mudah dan confirm nasi tak mentah. Jadi bila kita tumis ni, kita tengok semua bawang semua dah hancur. Kita masukkan garam sikit. Masukkan gula. Kalau siapa tak suka masukkan gula pun tak apa, tak payah masuk gula. Sebab dalam tomato sos, chili sos apa semua tu dah ada gula. Ni saya masuk ada gula. Okay, kita kacau. Kalau guna tomato puri dia akan dapat dia yang cantik lah. Semua dah hancur dah. Jadi teknik untuk supaya nasi tak mentah pada yang baru-baru nak belajar masak, selalunya kita akan masukkan beras dulu, tapi jangan masukkan beras, masukkan air panas ya, air panas. Ni air panas ya, bukan air suam. Kalau nak guna air suam pun boleh. Cuma penggunaan air panas ni adalah bertujuan supaya bila kita masukkan dalam periuk ni dia akan cepat mendidih. Lagi satu dia kalau kita masukkan air paip dia jadi mengejut, sejuk mengejut. Kan jadi hasil dia tak apa cantik. Jadi kita masukkan air panas. Bila masuk dalam air panas ni, kuah dia akan cepat mendidih. Jadi bila cepat mendidih, bila kita masukkan beras nanti, beras tu tak akan jadi kembang. Bila jadi terlalu kembang mengejut tu, dia akan menyebabkan nasi mentah. Kita masukkan air Tapi kena make sure bagi semua dalam tu dia dah mendidih elok lah. Dia dah tumis elok dah. Tak hancur sikit-sikit pun tak apa, sebab nanti dia akan hancur. Okey, lah ni kita tunggu bagi kuah tu mendidih, betul-betul mendidih. Bila betul-betul mendidih, terus kita masukkan beras. Sambil tu kita boleh rasalah kuah dia. Kalau kuah dia sedap, nasi confirm makan sedap. Okey, kurang. Siapa benar? Penyuaian dalam mana? Yang pertama. Okay, saya tambah tomato. Supaya dia rasa tomato sikit. Ni saya masukkan tomato sos. Kalau tak ada tomato puri, boleh guna tomato sos. Nak tambah apa? Tambah masa dia jadi ayam, masa jadi kuah ni. Bila kita dah masukkan beras, kita dah tak boleh tambah apa lagi. Okey. Lagi sedap kita masukkan 1 kilo ayam.
masukkan sedap rasa tu, no. Sebab sebut sedap rasa tu dia hanya bawang kan, campuran bahan-bahan bawang dan lain-lain. Dia tak ada rasa ayam, no. Ayam ekstra ayam rasa ayam tu dia hanya ada dekat Q ayam. Dia tak ada rasa ayam atau ekstra ayam pada sedap rasa. Okey, bila kuah dah mendidih macam ni, kan, dia dah mendidih sangat-sangat ni kan, kita rasa sekejap ni. Boleh manis sikit. Tolong ambil air panas sikit. Satu mak besar. Dah besar. Kalau kuah sedap, mesti nasi sedap. Kalau kuah tak sedap, nasi tak sedap. Jadi masa dia jadi kuah macam ni, kita rasa memang sedap dah kuah dia. Tambah banyak sikit lah sebab berat nak minum. Kalau guna tomato puri, dia warna merah cantik dan dia rasa tomato tu sedap lagi. Kalau guna tomato puri boleh nak guna tomato buah pun boleh, lagi sedap. Ni untuk cara mudah saya ajak guna tomato sauce, chili sauce, lepas tu buah tomato. Kalau kata siapa yang ada tomato puri tu dia boleh guna tomato puri. Tunggu dia mendidih macam tu. Mendidih macam tu kan. Masukkan beras. Okey, buka api kuat sekali. Nah, kalau masak dalam periuk biasa, kena buka api kuat sekali. Nanti bila nasi dah mendidih elok, dah kering elok tu, kalau nak pindahkan ke dapur gas, ke dapur elektrik, boleh pindahkan. Ni saya guna beras basmati ya.
dia mendidih. Bila ayam bila dia mendidih, baru kita tudung. Beras basmati ni saya rendam 10 minit saja nak. Sebab bila kita campur minyak banyak, kita gunakan minyak sapi, minyak biasa kan. Kalau kita rendam lama sangat akan menyebabkan nasi tu jadi lembek. Tunggu bagi dia mendidih. Begini nggak? Bila dia dah mendidih, nasi tu dia dah kembang kan. Beras dia tu dia dah kembang. Lepas ni saya nak masak daging masak merah pula. Selalunya kita buat ayam masak merah kan, macam timur. Tapi sekali ni saya nak buat daging masak merah, semacam juga dengan ayam masak merah. Cuma kita tukar guna daging ni saja. Okey. Dia dah mendidih, nasi dah kembang elok dah. So kita tutup. Bila kita tutup, kita kena kuatkan api, no. Kena kuatkan api. Kalau siapa-siapa yang nak beli periuk, seboleh-bolehnya, secantik-cantiknya lah, cari periuk yang ada tudung, yang ada lubang satu macam ni. Yang ada lubang macam ni. Nampak ya? Okey, yang ada lubang macam tu. Nampak tak lubang? Ada lubang satu tu kan. Sebab bila kita tudung, dia tak akan melimpah apa-apa. Sebab bila kita tudung, dia punya wak tu akan keluar melalui lubang ni. Dan nasi pun tak akan hangus. Nanti bila nasi dah masak, kita kena kacau dengan sudu garpu nah, jangan kacau dengan senduk nah, sebab nasi dia akan patah, dia akan hancur.
guna sudu garpu ya. Untuk kacau nanti. Bila nasi dah kering, kita buka dulu sebab kita nak kacau. Dan nanti kita tudung lagi. Tudung kali kedua kita perlahankan api. Kalau masak nasi ni, kalau periuk biasa dia masak cantik. Sebab kita boleh kontrol api. Okay. Jadi ni nasi dah masak kan. Nasi dah kering dah ni. Cuma dia tak kering betul. Jadi bila nak kering betul, kita tudung lagi. Jadi kalau dah nasi macam ni, kita nak pindahkan ke periuk elektrik boleh no? Jadi kalau nasi dah masak elok macam ni, cuma dia tak kering betul-betul, kita boleh pindahkan ke periuk elektrik. Tapi kalau nak letakkan dalam periuk ni, kita tudung. Lepas kita perlahankan api yang kecil sekali supaya dia boleh masak dengan sempurna secara perlahan-lahan. Mana kasut? Oh. Duduk sangka. Fahamlah kan cara nak masak nasi kan. Kalau kita masak nasi periuk biasa, memang nasi akan jadi cantik. Sebab dia senang, sebab kepanasan dia dalam kepanasan yang sangat cantik. Jadi kalau duduk dalam rice cooker tu, kadang-kadang panas dia tu tak sesuai dengan kuantiti nasi yang kita masak tu. Sebab tu kadang-kadang jadi nasi mantap kan. Tapi kalaulah kita masak dalam periuk elektrik, nasi mantap, satu saja cara dia, kita angkat periuk elektrik tu, kita masak atas dapur gas. Masa masak dapur gas tu, perlahankan api yang paling kecil sekali. Biarkan biarkan tudung lah. Biarkan periuk tu bertudung, biarkan duduk atas api yang kecil sekali selama 10 minit. Dalam 10 minit tu memang nasi akan masak cantik dah balik.
bila kita di peringkat kedua selepas kita duduk, kita buka apinya perlahan sekali. Kita biarkan selama 10 minit ke 15 minit ke, ikutkan titik nasi kita tu. Tapi buka apinya perlahan sekali. Jangan bimbang, dia tak akan hangus. Sebab bila kita buka apinya perlahan sekali, bermakna api tu tidak akan kena pada paras periuk. Api tak akan kena pada paras bawah periuk tu. Dia hanya akan duduk di bawah pada tin tu yang bawah periuk tu lah. Jadi dia tak akan menghanguskan, dia cuma akan wak panas, dia cuma haba dia saja yang akan panaskan masakkan nasi tu. Sebab tu kita tak boleh buka api besar. Sebab bila buka api besar, api tu dia akan kena pada periuk, sehari dia akan cepat panas kan. Jadi bila kita buka apinya perlahan tu, memang dia tak kena dasar periuk tu, bawah punggung periuk tu. Jadi dia cuma haba sikit-sikit saja, habuan nak bagi nasi tu kering. Okey, dia ada perbezaan. Kalau kata kita guna tomato tin kan, kalau kita guna tomato sos, nasi dia akan jadi macam ni lah, berwarna pucat macam ni. Kalau kata kita guna tomato puri, dia akan jadi merah yang cantik. Tomato puri pun kita boleh masukkan buah yang segar juga, 2 biji, 3 biji pun ikut suka. Lagi banyak buah tomato segar lagi sedap. Kalau guna tomato sos yang botol pun boleh. Nak tambah tomato hak buah pun boleh, tambahlah 2-3 biji. Apa, tomato buah tu memang tak ada masalah, nak tambah berapa biji pun sebab sedap. Okey, dan ni saya nak kacau. Bila kacau, ingatlah bila nak kacau kita guna sudu garpu. Nasi dah masak cantik. Nasi masak cantik ni. Sebab tu saya tak rendam beras lama. Sebab kalau rendam beras lama, dia akan menyebabkan nasi jadi lembek. Sebab kita dah masukkan minyak sapi lah, minyak yang biasa dah. Tu kan sumber-sumber untuk melembekkan nasi. Bukan melembutkan nasi, melembekkan nasi. Macam ni cantik kan? Tu. Kalau buah tomato buah tu memang tak ada masalah. Nak buah berapa biji pun boleh, nak 2 biji ke 3 biji ke. Nak berlekor kan. Okey. Okey. Itulah saya tunjukkan cara-cara untuk masak nasi yang confirm nasi tak lembek. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Tutup api ni. Assalamualaikum. Nasi tomato, kalau masak kita bubuh, kita masukkan susu cayak memang sedap. Tapi kepada yang baru masak, bila masukkan susu cayak, dia akan selalu persoalkan sebab apa, bila masuk susu cayak nasi akan jadi lembek, akan jadi mentah. Okey, ni ada satu cara dia. Bila kata nasi dah masak elok, baru kita masukkan susu cayak dalam setengah cawan, ratakan susu cayak tu. Jangan duk berselongguk macam tu, ratakan susu cayak tu. Jadi bagi dia jalan elok-elok pelan-pelan dalam nasi tu, dalam setengah cawan. Kemudian hidung balik. Sebelum tu kan nasi kan kita gebuk macam tu kan. Okey, guna sudu garpu nah. Lepas tu dah gebuk macam tu, ambil dah masak elok semua. Ambil susu cayak tu dalam setengah cawan,
siramkan ke atas ni. Kemudian bila dia turun bawah tu kita kacau-kacau lah sikit. Kacau dengan sudu rapu baru nasi tak patah. Dia dapat cantik nasi sebab kita guna sudu rapu. Kemudian ni nasi tomato tau. Kemudian kita tudung. Ambil tudung. Kemudian buka api perlahan sekali. Buka api dalam masa 5 minit ke 10 minit. Tutup api. Memang nasi dah masak cantik. Memang akan rasa lagi sedap berbanding dengan nasi tomato tak dimasukkan susu cayak. Dengan nasi tomato dimasukkan susu cayak. Inilah orang panggil nasi tomato premium. Memang sedap. Sedap sangat-sangat sebab saya guna buah tomato yang biji tu. Buah tomato tu kena yang masak merah lah. Baru nasi tu akan jadi warna merah. Sebab kalau nasi tomato tu warna hijau, nasi tu jadi seakan hijau lah pula. Tomato tu boleh masuk dalam 3 biji atau 4 biji. Kemudian masukkan tomato puri pun boleh. Ataupun kalau tak guna tomato puri, boleh guna tomato sauce dan chili sauce. Kalau guna tomato puri, nasi akan jadi merah macam lain. Itulah beza dia. Kalau kita guna tomato sauce, guna tomato buah dan sedikit tu chili sauce, nasi akan jadi macam ni. Tomato puri tu dia memainkan warna nasi. Kalau guna tomato puri, nasi akan jadi warna merah lain lah, merah cantik lah kan. Sangat-sangat sedap ni. Sedap sangat. Bisa guna minyak sapi, minyak susu cair. Okey, terima kasih. Bila nasi dah masak cantik ni kan, dah masak cantik ataupun sedang masak cantik lah terang, bubuhlah sikit susu cair. Ini supaya mengelakkan nasi jadi lembek ke, nasi jadi mentah kan. Sebab setengah-setengah orang bila dia masak nasi ni kena bubuh susu cair ataupun kena tumis, dia akan jadi masalah nasi tu mentah lah, nasi tu lembek lah. Jadi nak bagi senang, nak bagi mudah masak cantik, setelah nasi masak cantik, sebab tu nasi beras tadi kita tak perlu rendam lama-lama, rendam 10 minit pun cukup, ataupun tak rendam pun tak apa. Sebab last kali bila nasi dah masak cantik, kita nak masukkan susu cair. Jangan masukkan susu cair banyak, saya masukkan dalam setengah cawan tu cukup. Jadi sedap sebab susu cair tu memang dia akan sedapkan nasi. Dia akan bagi nasi tu lembut, dia sedap dia. Tu kita tudung. Kita ni tudung, kita tudung. Api kena perlahan sekali lah. Biarkan dalam masa 5 minit dah boleh masak dah, dah boleh makan dah.